Untuk itu saya menyerahkan majlis pada malam ini kepada Ustaz Aiman Nasir selaku moderator untuk mengendalikan forum pada malam ini. Dipersilakan. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Sebelum kita nak meneruskan forum kita pada malam ini, saya nak menjemput kepada para hadirin yang mana masih sambil-sambil nak berjalan, mari kita singgah-singgah dulu, duduk dekat sini. InsyaAllah hujan ni sat saja, rintik saja. Sekejap lagi, insyaAllah mudah-mudahan diberi manfaat lah insyaAllah. Dan kepada yang berkelapangan sambil-sambil duduk tunggu orang rumah, duduk shopping-shopping, duduk cari makan, boleh mai duduk dekat depan ni. Kita dengar sama-sama forum pada malam ini. Dan sambil-sambil yang duduk tengah jalan-jalan, duduk beli makan tu, boleh juga lepas beli makanan, kita mai duduk depan ni. Nak makan sambil dengar pun boleh, tak ada masalah. Kita santai-santai je malam ni, boleh? Jadi insyaAllah alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'. Baik, yang kita raikan Ustaz Haslin Bahrin ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Panel kita pada malam ini seterusnya Ustaz Lutfi Amer. Dan saya yakin semua orang kenal panel kita pada malam ini. Jadi sebelum saya nak meneruskan juga, saya nak ajak sama-sama kita selawat dulu, boleh tak? Boleh tak boleh ni? Boleh lah, insyaAllah kita sama-sama kita selawat, kita jemput keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalir dalam program kita pada malam ini, insyaAllah. Kita selawat dengan selawat tafrijah. Tahu tak? Allahumma salli salatan. Tahu tak selawat tu? Tahu nak? Kita selawat sama-sama, boleh? Baik. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfarijuhu bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Baik, insyaAllah malam ni kita akan forum. Mungkin tuan-tuan perempuan dah tengok poster program kita pada malam ini, iaitu tajuk program kita ataupun forum kita pada malam ini ialah Islam dan Pengorbanan. Sebab apa kita pilih tajuk ni pada malam ini? Memandangkan sekarang ni kita berada di dalam bulan Zulhijjah. InsyaAllah beberapa hari sahaja lagi kita akan sambut Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban. Semua orang dah tahu peristiwa sebab apanya terjadi penyembelihan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Peristiwa sembelih Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpuluh tahun tak dapat anak. Tiba-tiba bila dah dapat anak, Allah perintahkan, turunkan kepada wahyu kepada Nabi Ibrahim untuk sembelih pula anak tersebut. Dahlah tak dapat anak lama, bila dah dapat anak diperintah pula untuk sembelih. Sekejap kita, sebab itulah kita pilih tajuk tersebut, Islam dan Pengorbanan. Sempena awal bulan Zulhijjah ini akan ada kaitan dengan perkara-perkara tersebut. Sekejap insya-Allah panel kita iaitu Ustaz Haslin dan juga Ustaz Lutfi
akan kupas, akan share, akan berkongsi mengenai perkara tersebut pada kita semua, insya-Allah. Jadi saya rasa tadi pengurusi majlis dah perkenalkan Ustaz. Panel kita pada malam ini, insya-Allah kita akan teruskan. Boleh Ustaz kepada soalan-soalan kita? Baik. Panel kita yang pertama iaitu Ustaz Lutfi Amir. Kita terus kepada Ustaz Lutfi. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah definisi korban dalam konteks Islam dan apakah yang menjadikan pengorbanan penting dalam kehidupan seorang Muslim. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'du, alhamdulillah. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watslu 'alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang saya hormati lagi saya muliakan, yang berbahagia adinda, nak panggil anak pun boleh dah, pasal dia muda lagi. Baru berumur 22 tahun. Peringkat bujang lagi, peringkat anak-anak saja. Alhamdulillah, muda lagi, Allah beri kesempatan, kemuliaan, keberkatan ilmu itu dapat menyampaikan ilmu kepada segenap pelusuk dunia. Sebab kalau tuan-tuan, ibu ayah sekalian nak kenal Ustaz Aiman Nasir ni, dia TikTokers. Dia punya follower dia pun juta-juta. Kalau nak banding dengan saya ni memang tak ada apa, tak ada seorang minat pun. Ustaz Aiman ni dia antara yang diminati oleh orang kata apa? Peminat TikTok dalam uslub dakwah ataupun dalam gaya bahasa dakwah muda-mudi pada hari ini. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada kali ini Allah memberi kesempatan untuk bersama yang bahagia Ustaz Aiman. Baik, yang saya muliakan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Haslin bin Bahrim, ataupun lebih kita kenali sebagai Ustaz Haslin Bollywood. Alhamdulillah juga dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Jadi sebelum kita nak mulakan, yang tuan-tuan dan puan yang sudah makan, teruskan makan. Kemudian bila selesai makan, mai duduk tak ni. Sebab kita tengok kerusi kita pun tak banyak dah, tapi berlambak lagi tu. Jadi oleh kerana kalau nak duduk tu pun tak apa. Tapi kalau kata tak berapa nampak muka, nak tengok apa nama Ustaz Aiman, mai duduk tak ni. Nak tengok Ustaz Haslin Bollywood, mai duduk tak ni. Saya tak payah tengok lah. Jadi saya jemputlah yang tak ada tempat duduk, yang duduk diri cari tempat duduk, ramai sungguh tempat makan tu. Kan? Jadi tak tempat duduk, mari duduk ni insya-Allah. Sekejap lagi depa mangkit lepas makan tu, kita pula giliak duduk tu pula. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, terima kasih banyak kepada Darul Aman Media yang menganjurkan program pada malam ini, juga IKS sahabat kita Encik Khairul. Tak nampak malam ni, selalunya dia mai duduk ni. Baik. Dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pada malam ini sudah pun berada pada 3 ataupun 4 Zulhijjah, yang mana kita tidak beberapa hari lagi sedang menanti untuk kita menyambut sambutan Hari Raya Haji. Yakni nak raya pula. Nak raya haji. Jadi raya haji ini perkara yang sepatutnya kita lakukan ialah menyembelih korban. Macam Ustaz Aiman sebut tak saat ni berkaitan dengan pengorbanan. Dia tanya kepada saya definisi dan hikmah korban itu sendiri. Maka sebelum saya nak menceritakan apa yang dia tanya tu, saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada sejarah yang pernah berlaku zaman kehidupan para nabi ataupun zaman kehidupan umat-umat yang terdahulu. Yang pertama, saya nak bawa asal usul korban ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Maidah ayat 27. Allah menceritakan kisah 2 orang anak Adam. Siapa nama anak Adam tu? Nama apa? Tak ingat nama. Aiman, bukan? Aiman dia TikTokers, dia bukan anak Adam, tapi asal cucu cicit Adam jugalah. Siapa dia? Bemat pun kawan dia. Bemat tak main malam ni. Seorang lagi apa dia? Pidaw Pirabi itu pun anak Adam juga. Sebut habis nama empat malam ni. Depa ni 24 bulan depa akan selawat dalam stadium tu tuan-tuan. Ustaz Aiman, Bemat dengan Pidaw Pirabi. Dengan menteri besar kali. Tu dalam tu. Saya promote dulu. Hampa tak promote kami. Jam betul Ustaz Aiman ni.
Kita promote dia tak promote kita. Tapi patutlah promote sebab dia nak tolong lagi. Kalau promote kita tak payahlah kan. Sebab bini duk tengok TikTok ni. Dia kata pandai duk promote pula. Okey, baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dua orang anak Adam ni, seorang diceritakan dalam Al-Quran dia tak sebut nama. Dalam Quran dia sebut Ibnai Adam. Dua orang anak Adam. Siapa nama Adam, anak Adam itu? Ibnu Katsir pinjam nama ini daripada Ahlul Kitab. Kata Ibnu Katsir, ada dua orang anak Adam yang dilahirkan dengan kembar pasangan mereka, iaitu Habil dan Qabil. Habil dilahirkan dengan Labuda, Qabil dilahirkan dengan Iklima. Itu nama yang dipinjam oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata dalam Al-Quran ayat suratul Maidah tak sebut nama anak Adam itu. Tapi yang disebut nama ini dalam Ahlul Kitab. Ambillah cerita tu. Menyatakan bahawa bila berlaku suatu masa, hujan patut pun dia patut main duduk ni. No. Tuan-tuan kalau hujan lebat sangat Cikgu Mak Isa main naik atas petang ni. Boleh, kesian pun saya pun tak sampai hati hujan. No. Selagi main duduk atas ni tak apa, kalau lebat sangat mari kita duduk poin-poin tahun ni. Buat kuliah gitu. No. Tak mana cerita lupa dah. Dua anak Adam itu, iaitu Habil dan Qabil, berlaku peristiwa pembunuhan manusia yang pertama. Kerana apa? Perebutan nak kahwin. Macam zaman lah, perebutan. Perebutan itu, perebutan ini, berebut nak kata dunia dan sebagainya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah kata, wahai Nabi Muhammad, watslu alaihim, ceritakan kepada mereka naba abnai. Cerita tentang dua orang anak Adam iz qarraba qurbana, ketika Allah memerintahkan kepada mereka berdua untuk mendatangkan korban mereka. Itu sejarah awal tu. Sejarah hak mula-mula pengorbanan tu. Sebab apa? Bila nak menikah pada zaman itu, syariat pada zaman Nabi Adam ialah kalau kembang tak boleh menikah dengan kembang tu. Hak kembang dia kena silang. Maksudnya kembang ni kena nikahkan kembang tu, kembang ni kena menikahkan kembang ni. Contoh, Habil dia lahir dengan Labuda, dia tak boleh kahwin dengan Labuda. Dia kena kahwin dengan Iklima. Qabil lahir dengan Iklima, tak boleh kahwin dengan Iklima, kena kahwin dengan Labuda. Jadi cerita yang disebut oleh ahli kitab ini ialah Iklima ini pula cantik. Labuda ni saya tak mau kata tak cantik lah. Tapi dia habang Iklima cantik bermaksud kata Labuda ni kurang cantik lah. Kan? Maka berebutlah. Kalau kita Ustaz Aiman kalau diberi pilihan, ambil pegang mikrofon aku nak tanya hang pula. Dia duk tanya kita. Ustaz Aiman. Ya, kalau dipinta pilihan untuk memilih calon isteri, nak pilih hak mana? Ciri-ciri? Ciri-ciri lah. 4 ciri tu lah. 4 ciri tu tengok. Jawapan selamat. Jawapan selamat. Makna kena cukup 4 syarat Ustaz Aiman ni. Ya, betul. Kena cukup 4 syarat. Okey, tak apa. Ini jawapan orang yang beriman dan orang yang mengaji. No? Tapi saya rasa kalau bagi hak cantik no. Dengan hak tak apa cantik, Wazan, Ustaz Aiman mungkui dulu. Bukan kata Ustaz Aiman, Ustaz Aslin pun sama juga. Walaupun bini dia main belah ni, duduk tengok no. Kak Awal jangan marah. Kan, dipilih hak cantik, pilih hak cantik lah. Nampak? Jadi perebutan ni berlaku. Maka ketika itulah Allah nak menguji kehebatan mereka ini. Beriman atau tidak beriman, Allah suruh datangkan persembahan korban. Maka Qabil ini mendatangkan persembahan korban daripada tanaman gandum yang dia tanam, tapi dia buat mai hak tak elok, buat mai hak buruk, hak yang rosak. Kemudian Habil pula mendatangkan korban daripada binatang yang dia bela, yang isi banyak. Maksudnya yang tembun-tembun lah. Tembun macam siapa tak kira lah, kira tembun sudah lah. No? Saiman yang gelap. Kita sebut tembun dia gelap, mentang-mentang lah dia tak tembun. No? Jadi dia buat mai lah binatang yang tembun ni. Maka Allah memilih korban. Kata dalam ayat Al-Quran ni, Allah kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Siapa kata? Habil kata kepada Qabil, bila dah Allah terima sembahan korban daripada Habil, maka Qabil tak puas hati. Dia kata kepada Habil, dia kata, qala la aqtulannaka, aku bunuh hang. Nampak tak? Hak ni yang duk berebut harta dalam kampung kita ni. Mak meninggal, kemudian faraid harta cara tak kena. Faraid tu kena. Pembahagian harta cara tak kena. Maka bergaduh adik-beradik. Adik-beradik kata, hang jaga hang. Hang ambil lebih. Bukan lagi bergaduh. Macam tu lah. Macam inilah cerita dia. Jadi bila aku buat mai sembahan korban aku, maka hak aku Allah tak terima, Allah terima hang. Maka Qabil kata, la aqtulannaka, aku akan bunuh hang. Kemudian apa yang dikata oleh Habil? Habil kata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Nampak tak tadi?
Hang wak mai korban hak tak elok, wak mai gandum yang hang sendiri pun tak mau makan, datangkan sebagai korban. Macam orang kita nak buat korban hari ni lah. Bila buat korban, dia pilih lembu hak murah. Pasal apa murah? Pasal murah, ha? No? Takkan nak beli hak mahal. Pasal apa? Hak mahal, daging dia banyak. Hak murah, daging dia kurang. Maka dia kata mampu zakat hak yang murah ya. Padahal untuk benda lain dia lebih mampu. Faham? Kita sanggup menghabiskan masa duit kita untuk benda yang kita sendiri tak perlukan pun. Tak perlukan pun. Tetapi untuk korban kita berkira-kira. Inilah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang pertama, Allah nak terima korban ialah korban daripada orang-orang yang bertakwa, nak korban benda yang baik. Cerita yang kedua pula, Allah tak suruh korbankan anak. Tapi Allah cerita kepada ayat itu menceritakan Nabi Ibrahim mengorbankan diperintah Allah untuk sembelih anaknya. Maksud di sini Allah bukan nak sebut kata Ibrahim syariat yang kami bagi kat hang kena sembelih anak. Dah. Yang Allah nak bagi tahu kepada Nabi Ibrahim ialah berkorban apa yang engkau paling sayang. Ni kak yang duduk depan bawa anak kecil kan. Kalau orang tak duit depan kak tu 10,000, suruh tinggal anak kak di situ, kak ambil duit 10,000 balik. Sikit ingat 10,000, sejuta lah senang. Tak 10 juta tu tu, okey, kau pilih nak ambil anak awak balik ke? Tu anak tu pegang dia lah. Kita abang-abang kata nak suruh tinggal, dia dan pegang mak dia. No? Suruh kau pilih tinggal anak ke atau awak balik ambil duit sejuta. Kau nak ambil mana? Ambil anak. Nampak? Ambil anak. Jadi, simbolik daripada cerita Nabi Ibrahim tu sebenarnya Allah nak habaq kepada kita tuan-tuan dan perempuan, berkorban biarlah yang terbaik. Maka bila Allah perintah untuk sembelih Nabi Ismail, bukan sembelih anak tu. No, tetapi Allah nak supaya Nabi Ibrahim berkorban apa yang paling dia sayang. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Kalau kita ni budak-budak Aiman malam ni kan, balik-balik ayah dia kata, "Ni Aiman." Ya, Aiman. Malam ayah mimpi ayah sembelih hang. Hang kata apa? Nak kata apa, Aiman? Ni kan dia nak kata apa? Tak tahu nak kata apa. Tak tahu nak kata apa. Nampak tak? No, ayah Aiman kata, Aiman, dia kata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anak yang aku sayang. Dalam kalimah tu dia sebut ya bunayya, wahai anak yang aku sayang. Siapa lagi sebut macam tu? Nabi Nuh. Dia sebut pada anak dia, Kan'an. Ya bunayya rkab ma'ana, wahai anak yang aku sayang, main naik kapal ni. Semua sayang ke anak. Macam kau tu tadi. Tak duit sejuta dengan anak dia, pilih anak dia lagi. Nampak tak tuan-tuan? Allah suruh perintah Nabi Ibrahim dalam mimpi dia. Dia kata kepada Nabi Ismail, inni ara fil manam. Aku melihat dalam mimpiku, wahai anak yang aku sayang, anni azbahuka, sesungguhnya aku sembelihmu. Maza tara. Ini bukan lagu Wahidah. Maza tara, hakaza, wakaza, arina. Maza karo. Bukan. No. Ini dalam Al-Quran dia sebut, maza tara, apa pandangan kamu? Dahlah nak sembelih anak tu. Lepas tu pitanya pula, hang nak kata apa? Macam Aiman tadi tak tahu nak kata apa. Tengok Aiman jawab. No, tak tahu nak kata apa. Tak tahu nak kata apa ni jawapan Aiman. Tengok apa jawapan Nabi Ismail. Anak yang bertakwa, juga anak yang berkorban. Bapa yang berkorban, Allah perintah sembelih anak, pitanya anak tu dulu. Maka jawapan bapa dan anak yang bertakwa, tengok anak dia kata apa? Anak dia kata apa? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nescaya engkau akan mendapati diriku di kalangan orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika kedua-dua itu menyerah diri kepada Allah, nak sembelihlah, maka Allah Subhanahu wa taala jawab dalam Al-Quran, wa fadainahu bizibhin azim. Maka kami gantikan sembelihan Ismail itu dengan binatang korban yang lebih hebat. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allah jelmakan, keluarkan binatang, maka sembelih binatang. Syariat kepada kita ni tuan-tuan, sebagai motivasinya Allah suruh sembelih binatang, bukan suruh sembelih anak. Nah, jadi kenapa kita masih berkira-kira untuk sembelih binatang? Jawapan yang kita bagi, sunat je ustaz. Bukan wajib pun, sunat je. Kemudian dia kata apa lagi? Tu lepas korban dah. Bila korban apa lagi?
Lagu tu lah. Selalu sunat, yang kedua korban dah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang nikmat yang begitu banyak. Inna a'tainakal kautsar. Allah bagi nikmat yang banyak. Ni malam ni yang mai ni. Kalaulah Allah tak bagi nikmat kepada kita, dapat kencing jenuh teran tuan-tuan. Bangkit pagi-pagi nak kencing jenuh teran. Tak keluar. Tapi semua ni Allah bagi nikmat kencing. Hak kencing kawan pun berlambak. Tapi bukan tuan-tuan lah. Aiman. Bukan Aiman. Aiman dia juga dia kata. Silap dia kata. Ya, macam tu lah Aiman kena tahan. Forum dengan orang tua-tua ni memang macam tu. Kena tahan sikit lah. Sabar-sabar. No? Jadi nak habis lah tuan-tuan. So asli pun tengok saya. Mic dekat dengan mulut. Baik. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Allah suruh kita korbankan binatang. Allah tak suruh kita korbankan anak. Walaupun ia merupakan sunat muakkadah, sunnah muakkadah buat korban. Jangan berkira-kira. Kita tak pernah kira pun bayar bil telefon kita. Di rumah kita tak perlukan Astro. Minta maaf lah kalau ada live sini. Saya nak abang kan. Tak perlukan pun. Tapi tuan-tuan kita sanggup tiap-tiap bulan korban untuk bayar Astro. Paling murah RM86. Channel, full channel, RM111. Kalau kita simpan dalam masa 10 bulan, kita dah dapat RM1,100. Kita dapat buat korban binatang yang lebih besar. Tapi yang tu kita cukup kira. Kita kata apa? Sunat je Ustaz. Minta maaf ni bukan marah. Kita kata sunat je. Padahal benda tak penting kita sanggup korban. Orang yang isap rokok satu hari sekotak RM20, RM19.5. Kalau kali dengan sebulan berapa? RM20 kali 30 hari, RM600. Maknanya 2 bulan dia boleh buat korban. Tapi benda tu tidak nampak di mata kita. Kita hanya nampak apa? Kita nampak keperluan dunia kita tuan-tuan. Maka bila kita sebut pada malam ini berkaitan dengan korban, pengertian korban itu ialah kita memberi sesuatu kerana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan untuk kita mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara hikmah korban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini tuan-tuan sebagai menjawab soalannya, tuan-tuan hadirin sekalian, ialah yang pertama sekali yang saya nak sebut ialah korban ini sebenarnya melatih diri kita memupuk semangat kepedulian. Jiran kita setahun ni tak pernah makan daging. Tapi dengan korban yang kita buat, dia merasa makan daging. Tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ialah korban menceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Allah nak mendidik diri kita ini untuk mengikis sikap pemilikan. Kita rasa itu milik kita. Sebenarnya tak ada satu pun milik kita. Semuanya milik Allah. Mata saya dulu tak pakai spek mata boleh nampak. Hari ini Allah tarik nikmat kena pakai spek mata. Mata melihat itu milik Allah. Gigi saya dulu penuh ada 32 batang. Sekarang dah tak ada 4 batang. Gigi itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat itu telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menghapuskan sikap pemilikan. Hak ni hak aku. Hak ni hak aku. Hak ni hak aku. Sebenarnya tak ada pun satu milik kita. Mana milik kita? Cuba habaq. No? Kemudian yang terakhir tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, ibadah korban ini untuk melahirkan sifat kita sebagai seorang hamba rasa bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang sudi memenuhi ruangan kita pada malam ini, juga kepada Adinda Aiman kita, insya-Allah. Jadi sebagai menjawab soalan yang pertama, saya kira sekadar itu sahaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akak sungguh ni. Ustaz akak sungguh, tapi tak apalah. Baik, suka saya nak sebut mengenai perkongsian Ustaz Lutfi tadi, pengorbanan kita. Ustaz duk promosi supaya kita ni masuk ibadah korban, masuk ibadah korban. Tak ada harta dekat dunia ni milik kita. Sampai satu masa Allah akan cabut, Allah cabut. Allah akan ambil, Allah akan ambil. Mungkin duit yang ada dekat kita hari ini, kita rasa duit kita. Kalau tengok-tengok balik sekali aksiden, na'udzubillah lah, ni contoh. Tengok-tengok balik sekali aksiden, nak kena perbaik motor, nak kena perbaik kereta pula. Saya pun baru aksiden je. Tangan baru buang simen je siang tadi. Patah sikit, ni berasa lagi. Nak kata apa, duit ni kita tengok sekali ada 1,000, balik tengok aksiden, habis 1,000 tu nak kena perbaik kereta. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan yang Allah bagi kepada kita ni di hujung-hujung dunia, di akhir zaman ini,
gunalah duit yang kita ada tu untuk masuk ibadah korban. Di antara kelebihan juga orang yang masuk ibadah korban ni, binatang sembelihan ibadah korban tersebut dekat akhirat, dekat padang mahsyar nanti akan menjadi binatang tunggangan kita. Orang dekat padang mahsyar duk jalan kaki, tiba-tiba kita naik lembu untuk permudahkan urusan kita di padang mahsyar nanti. Jadi dengan kesempatan berbaki beberapa hari saja lagi kita nak sambut ibadah korban ni, masuklah dekat mana-mana tak kisah. Mungkin setiap masjid di kampung, di qaryah kita buat ibadah korban, dekat mana-mana pusat tahfiz, pondok dan sebagainya. Ambil peluang untuk sama-sama kita masuk ibadah korban. Tak mampu nak masuk satu tumpuk, tak mampu nak masuk dua tumpuk, masuklah sekok lembu. Tu kaedah dia. Baik, jadi itulah sebuah sikit perkongsian round yang pertama daripada Ustaz Lutfi. Jadi kita akan teruskan kepada pusingan yang kedua. Kita kembali pula kepada panel kita yang pertama, iaitu Ustaz Lutfi. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit, adakah terdapat had atau hukum dalam pengorbanan, dan bagaimanakah kita dapat memastikan pengorbanan yang kita lakukan adalah selaras dengan ajaran agama Islam? Dipersilakan Ustaz. Kali baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada anak-anak Adinda Aiman. Anak-anak lah senang. Saya apa kali baik dah walaupun ni tak bunyi. Tapi Alhamdulillah bunyi juga akhirnya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada Ustaz Aiman, Ustaz Azlin dalam pencerahan berkaitan dengan korban kepada kita pada malam ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan yang semua sedang berkorban ni, duduk di dalam majlis ilmu ni sebenarnya pengorbanan. Tak usah Ustaz Azlin cerita pasal iblis, syaitan. Dan dia banyak kat dalam majlis ni. Dia bukan pergi duduk kat belah tu, dia main duduk kat belah ni. Dia duduk ni tempat 4-0 tu, dia duduk tu lah. Dia kata, makit lah, jadilah. Jadi macam tu. Jadi tuan-tuan, kerana berkorban melawan hawa nafsu ni, padahal perut lapar tu nampak cak kotel tak main tang ni pun. Main. Oi. Main kotel tang ni 3 bulan. Ni depa ni duk makan ayak sejuk tu pun apa nama tu? Ayam, nasib baik mineral. Kalau kena ayak drinking memang kemung perut apa ni? Memang perut dah kemung dah. Tak tengok tengok kemung perut. Tuan-tuan dan puan-puan. Iman jangan gelap mentang lampu yang tak kemung. No. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak jawab soalan kepada Aiman ni berkaitan dengan adakah hukum, memang confirm ada hukum. Hukum kita sebut daripada awal tadi. Tak usah Ustaz Azlin pun membicarakan tentang hukum. Kita menghidupkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah dengan melakukan korban. Semua hidup ini perlukan pengorbanan. Kalau tak ada pengorbanan, kita tidak akan ada di sini. Saya tak ada di sini, Ustaz Azlin tak ada di sini, Aiman tak ada di sini. Sebagai contohnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bagaimana seorang ibu itu berkorban bila dia mengandungkan anak dia. Nak mengandung ni bukan senang, dia kena kahwin dulu, bukan boleh tiba-tiba aja mengandung. Tapi ada juga orang yang mengandung, dia tak kahwin tiba-tiba mengandung. Itu kita cerita lain lah tu. No? Tapi bila kita berkahwin, kemudian ada orang mengandung. Bila mengandung tu, ibu tu dia berkorban nak bawa kandungan dia tu. Bukan senang. Kita try bawa ni lama dah, tak lepas-lepas lagi pun. Kan? Seorang ibu mengandung 9 bulan tuan-tuan. Waktu dia mengandung tu dia sesak nafas. Pasal apa? Ada isi dalam perut. Waktu ibu mengandung tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, tak ada seorang ibu pun yang tidur menerap. Takut anak kepek dalam perut tu. Tahu lagi? Tahu lagi ni? Kemudian waktu mengandung tu, ibu tu kena pergi buat pemeriksaan dengan doktor. Doktor akan cek, tengok perut tinggi mana, lebak mana, cek darah apa semua, ambil darah. Tiap-tiap kali pergi ambil darah. Ambil darah 1 pint tu, banyak dia ambil tu. Bila dia ambil darah tu, kemudian doktor kata, hemoglobin rendah cik. Kena balik pergi makan-makan lah, sama bagi naik zat sikit, naik hemoglobin tu. Tentang hemoglobin ni dengar macam gaban ya. No. Doktor kata, kalau hemoglobin rendah cik, kalau bersalin nanti tumpah darah. Doktor kata, mak berkorban carilah benda-benda makan hati ayam lah. Makan apa nama, kerang lah, apa nak bagi hemoglobin naik. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, pada masa tu tuan-tuan, mak ni menghadapi morning sickness. Morning sickness. Pagi-pagi muntah, pagi-pagi muntah. Masuk makanan muntah. Kita orang laki-laki tak rasa. No, tu satu pengorbanan. Kemudian tuan-tuan sampai satu masa ni duduk lampau ni, doktor pergi scan pula, tengok tak nampak apa cik, tak tahu lah anakmu jantan ke perempuan, pondang ke apa, tak tahu lah. Kan? Doktor tu orang Kuala Nerang. Hak picek tu orang Pokok Senang, picek Kuala Nerang tu. Dia kata Pokok Senang ramai sangat. Picek Kuala Nerang, doktor Kuala Nerang dia tak tahu cik, anakmu tak nampak butir apa, jantan ke betina, tak tahu lah. Nampak? Lepas tu duduk tak lama tuan-tuan dirahmati Allah sekalian,
Lepas dah check apa semua sampai tu masa nak beranak ni, doktor kata ni lah, no, kau kena banyak-banyak bersabarlah sebab kita tak tahu lagi kandungan ni legu mana. Kadang-kadang dia songsang, kadang-kadang duk kalih kat nu, kepala duk kat atas. Kadang-kadang kaki pas bawah macam-macam jadi budak ni. Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian sampai masa nak bersalin apa semua ni, doktor bagi nasihat tu, bagi nasihat ni. Bila nak bersalin tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, Allahu Akbar. Ada yang lebih masa, ada yang kurang masa dia. Maksudnya ada yang lebih dia punya due date dia tu. Doktor kena kata nak beranak kena induce, kena paksa masukkan ubat 2 biji. Oh sakit tuan-tuan. Lepas tu nak bersalin pula doktor nanti belah pula tempat tu tempat nak keluar anak tu. Tak tahulah, itu satu pengorbanan tuan-tuan. Yang mana kalau kita suruh orang lelaki-lelaki, mungkin kalau saya pakai tak beranak terus dah kot. Kan? Ustaz cerai beranak. Tapi itu yang kita heran. Tahun ni beranak, lepas tu kelip-kelip tahun depan beranak pula. Lepas tu kelip-kelip tahun depan beranak pula. Duk sakit-sakit tu, itulah kehebatan yang Allah bagi manusia. Tapi tuan-tuan, dalam tajuk kita pengorbanan ni, saya nak sebut sikit sebelum nak cerita Ustaz Iman tanya tu. Berkaitan dengan korban ni, kadang-kadang bila kita buat korban, kita kena ada muhasabah tuan-tuan. Pasal apa aku tak buat korban? Tuan-tuan semua ni main bawa handphone tak? Handphone bawa tak handphone? Ni handphone ni. Bawa tak? Tak jawab apa Iman. Depa ni tak dengar kau aku cakap. Tuan-tuan bawa handphone tak? Ni hak belah kanan bawa tak? Ni hak belah kiri bawa dah. Pasal apa Ustaz belah kiri slow sikit? Tak ramai. No? Jadi tuan-tuan, handphone kita pagi esok tuan-tuan buka WhatsApp tak boleh buka. Instagram tak boleh buka, TikTok tak boleh buka, handphone tu tak boleh buka, loop pi. Tuan-tuan nak buat apa? Nak buat apa? Ambil lempak bang. Dah. Tak dan kedai buka lagi tuan-tuan, pi tunggu dah depan kedai perbaik telefon tu. Hari Jumaat pula dah. Dia kata natang kedai ni tak buka pula dah. Tanpa bunyi cok-cek ni. Test mic. Oh, test mic pada. Okey, terima kasih. Tadi duk bunyi gedung-gedung ni test mic pula. Okey, tak apa. Mic 3 ada tapi bunyi 2 aja. Bunyi 1 je. Hilang dah tak nak tadi. Handphone. Kedai tu tak ada buka lagi pukul 10. Hari Jumaat pula dia kata kedai ni tak buka, kena pergi lock store pula dah. Kita punya susah hati, telefon kita tu tak buka. Tapi cuba tak boleh buka. Rosak dia. Cuba fikir tengok tuan-tuan, tentang kita yang tak pernah buat korban langsung ni. Hidup lama dah. Bukan kata tak ada duit, tapi berkira. Kira dia kata zaman ekonomi ni Ustaz tak berapa nak ni Ustaz, kita nak buat korban macam mana, nak makan tak ada Ustaz, kira korban ya. Ustaz tak apalah, kami nak makan tak ada. Dia kira makan lah. Macam Ustaz sebut tadi. Kalau big Y, yang pertama sekali makan. Yang kedua apa dia? Belanja, beli baju. Yang ketiga apa? Cakotiao, cakotiao. Tak sampai agak 3 kali dah korang. No. Kemudian tuan-tuan, makan, lepas tu beli baju, lepas tu pi jalan-jalan, lepas tu pi shopping, lepas tu healing. Healing ni zaman mana depa healing? Kami tak tahu tanpa healing ni. Go to hell tahu depa healing. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Makanya waktu tu kita hanya fikir benda dunia saja. Benda akhirat kita tak fikir. Kita fikir alah sunatnya Ustaz. Alah sunatnya Ustaz. Maka kalaulah handphone kita rosak, awal-awal lagi kita korban untuk habiskan duit kita untuk handphone kita. Pernahkah kita tanya pada diri kita, oh aku korban tak pernah buat. Tuan-tuan, kita kata mahal. Sekarang ni ada korban di Mekah. Sekarang ni ada korban di Kamboja. Ada korban di luar negara yang menawarkan pakej korban serendah RM350. Kita kata apa hak Malaysia mahal Ustaz. Oh, hak Malaysia dah buat depan tu. Hang boleh pi ambil buat balik. Buat di sana hang tak tengok pun dari korban, lepas tunjuk video sembelih je. Memang lepas sembelih pun. Maka tuan-tuan, betul lah sana murah sebab kos lembu sana pun murah boleh jadi. Jadi sana murah. Maka kalau hak mahal tak boleh buat, hak murah ada. Oh dia kata hak murah tak main Ustaz. Sembang. Hak murah tak main. 300 kita nak masuk 800 ke atas. Hak 8 pun tak, 700 pun tak, 300 setengah pun tak. Jadi kalau kata di kesempatan duk ada seminggu ni, kalau tak ada duit 750 dah, ada 350 tuan-tuan masuk pilih hak tu. Paling-paling tak ada. Bagi rasa satu rasa korban. Saya nak abang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Bila kita duk cakap pasal korban, saya, Ustaz Azlin, Aiman, kalau kami tak buat korban, akan rasa sesuatu kekurangan pada diri kita. Sembang kencang. Lebih kurang tu. Sembang kencang, cekang. Tapi korban pun tak buat. Sembang ni kita hero, kita juara. Korban tak buat tuan-tuan. Nabi pernah pesan, man wajada sa'atan lam yudhahi.
Siapa yang ada memiliki harta yang lebih-lebih daripada harta kesenangan dunia dia, tapi dia tak buat korban. Nabi kata, fala yaqrabanna musallana haza. Jangan menghampiri tempat sembahyang kami. Satu ancaman tu kalau bagi kita. Kalau hampa tak main buat korban, tak usah duk main. Ni kami buat korban pun tak usah duk main. Kita orang buat korban, kita celapuk dulu. Sampai-sampai yang kita heran, korban tu kadang-kadang bagi 7 bahagian, ekor hilang dulu. Pergi mana ekor tu? Kan, dia kata puak ni buat korban tapi ekor tak ada. Ekor pergi mana? Ekor lari, sembelih lembu, lembu mati, ekor hidup. Bahagian lain semua mati. Tapi ekor hidup. Ekor pergi mana? Ekor masuk dalam ragamu tu. Ni pun satu lagi nak kena habaq juga ni. Kita tak buat korban. Orang buat korban, kita pergi pediah. Lagu mana tu? Alah, Ustaz dah mereka buat korban, siapa nak makan? Kita. No? Itu antara yang Ustaz Aiman tanya tadi ni. Hukum dia bagaimana? No? Sepatutnya orang yang buat korban tu memberi kebenaran baru boleh buat. Termasuk orang-orang yang duk mai tolong korban tu. Jangan buat pandai-pandai selagi mana tak ada satu kata putus daripada membuat korban. Yang kedua tuan-tuan, bila orang sembelih lembu korban, kita nak pi buat apa? Pi tengok saja. Jangan pi tengok saja. Pilah bawa pisau untuk bantu orang buat korban. Yang ketiga tuan-tuan, no? Bila kita mai, kita hadir ke majlis orang buat korban, kita tak sodok harap kita nak dapat daging. Kalau orang bagi, cerita lain. Kalau orang tak bagi, tak sodok harap. Aku mai buat ni kerana mengharapkan dapat daging. Itu tip dia menghadapi bulan korban ni. Yang keempat tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok duit masjid banyak ataupun penduduk kampung kawasan tu kaya-kaya belaka, tapi korban buat 4 ekor saja. Pasal apa? Pasal punya salah satunya bila buat korban ramai-ramai, tak ada siapa mai tolong pun. Maka ada orang mai buat korban ni sikit saja. No? Kemudian tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang seterusnya, kita ni jangan buat pandai-pandai macam saya sebut tadi ni. Ada orang dia cadang awal-awal lagi. Aku pi ni nak ambil daging batang pinang. Aku pi ni nak ambil daging bahagian paha. Aku pi ni nak ambil daging sirlion. Dan sebagainya. Masa dia nak pergi korban tu. Jangan rasa macam tu tuan-tuan. Kalau kita tak buat korban, kita pi hadir untuk membantu orang buat korban. No? Jangan duk jadi macam ilmu plastik hitam ketika mana bulan puasa. Plastik hitam ni dia keluar satu bulan puasa, satu lagi waktu korban. Plastik tu berjalan masuk dalam ragamu tu. Jangan ada perangai macam tu. Kemudian, bila kita menghadiri majlis korban ni tuan-tuan, kadang waktu korban tu kita buat sampai waktu zuhur. Ada orang dia lari balik, tak buang sembahyang zuhur. Pasal apa tu? Dia tak boleh, darah minyak, dajih, minum balik darah mana. Kan? Padahal boleh bawa kain salin itu sembahyang zuhur. Tapi dia sanggup untuk pi buat korban sampai teruk pun, mai bang lohong, dia lari balik. Cuba renung-renungkan tuan-tuan. Baik. Jadi persoalan yang sebut oleh Ustaz Aiman tadi berkaitan dengan hukum-hukum ni, maka tuan-tuan bila buat korban kena pastikan daging yang disembelih itu ada bahagiannya kepada fakir miskin. Satu bahagian untuk kita makan keluarga kita. Satu bahagian untuk dihadiahkan kepada orang-orang yang senang dan kaya. Tapi jangan lupa fakir miskin dalam daging korban tersebut. Itu matlamat sebenarnya. Membuang rasa memiliki. Membuang rasa memiliki. Buat korban aku semua. Oh tak. Kena sedekah daging mentah itu kepada orang fakir miskin. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Jangan kita ambil pergi buat kenduri makan adik-beradik kita saja. Tak mencapai tahap korban yang dimaksudkan dalam hukum korban itu. Kemudian tuan-tuan, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, waktu buat korban ni dia bukan pendek sangat, panjang juga. No, daripada 10 kita semayang tu, 10 Zulhijjah tu sampai 13 tu. Jadi kalau tak sempat 10, buat 11. Tak 11, 12. Tak 12, 13. Cukup lah. Jadi nak kena ada tanam azam. Yang terakhir saya nak kongsikan juga tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Perkara bila sebut tentang korban ini, dia bukan perkara yang kita hari ini nak buat korban, esok buat. Tak. Dia mesti ada satu perancangan. Macam Ustaz sebut tadi, jawapan dia saya nak habaq tu je. Sehari RM2 lebih. Sehari RM2 lebih untuk kita mencapai nak buat korban pada tahun depan. Macam mana nak menjadikan kita boleh buat korban pada tahun depan? Selepas pada korban ini, kita sudah bercita-cita untuk buat korban pada masa hadapan. Jadi macam mana tindakan kita nak buat? Pastikan setiap bulan ada saving. Saving juga Ustaz, tapi hujung bulan ambil balik. Hujung bulan ambil balik Ustaz, tak payahlah, tak cukup lah ni. Saya pun faham situasi keadaan kita pada hari ini. Kita mengharapkan ekonomi kita semakin baik.
Tapi tuan-tuan, apa yang kita harapkan itu hanya boleh harap saja. Sebab ini semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin juga kerana kesalahan kita ataupun kesalahan orang lain yang kita menerima padanya. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, moga-moga pada kali ini kita sama-sama dapat melaksanakan ibadah korban. Kalau tidak boleh membuat korban, juga tuan-tuan, pergilah bantu majlis korban. Paling-paling kurang pun. Jangan duduk tunggu di rumah nganga je. Tunggu orang tak main tak daging korban kat kita. Boleh tak tuan-tuan? Ada rasa nak buat korban tak? Ada tak? Tak ada, tak ada. Ni belah kanan ada rasa nak buat korban tak? Katalah ada, tak buat pun tak apa. Kata ada, sudahlah. Ni kata pun tak mau. Ada rasa nak buat korban tak ni kak abang-abang sekalian? Oh, terbalik dah kamera tu, terlucu habis tu. Itu satu pengorbanan juga sebenarnya. Daripada sebuah kamera yang siapa punya amal media siapa ni? Betul lah, live kita sudah hilang. Tak ada dah live. Tu jatuh dah. Tuan-tuan, okey, sebelah kiri saya nak tengok ada semangat nak buat korban tak? Ada. Belah kanan tak apa nak jawab walaupun ramai. Menang belah kiri. Belah kanan ni ada rasa nak buat korban tak? Kanan saya. Tengok betul tu. Ada rasa nak buat korban tak? Ada? Tak ada? Ada, alhamdulillah. Semoga semua ibu ayah, adik-adik, abang-abang yang main pada malam ini ada rasa semangat nak buat korban, dan nak buat korban ni kena berkorban. Nak kena korban apa? Korban duit. Korban duit, insya-Allah. Jadi saya doakan semoga tuan-tuan, puan-puan sekalian dapat melaksanakan ibadah korban pada tahun ini. Masa masih ada lagi. Macam saya sebut tadi, tak mampu nak buat hak-hak yang mahal, ada tawaran-tawaran yang lain lagi yang boleh kita juga cuba menyertainya, turut menyertai, insya-Allah. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi atas pencerahan dan juga perkongsian pusingan kita yang kedua. Baik, saya yakin, saya nak tanya dekat semua, boleh tak? Siapa yang dekat sini teringin sangat nak pergi haji ataupun pergi umrah, pergi Mekah, Madinah? Siapa teringin? Siapa teringin nak pergi sangat-sangat Mekah, Madinah? Saya yakin semua nak pergi. Walaupun hak tak angkat tangan pun nak pergi, ataupun tak angkat tangan tu dia biasa pergi dah. Tapi mungkin modal agak tinggi. Kalau nak pergi haji 30,000, 40,000, nak pergi umrah 7, 8,000, 7,000 pun payah dah nak jumpa lah ni. Tapi dengan kesempatan yang ada dalam bulan Zulhijjah ni, kita tak mampu lagi. InsyaAllah suatu hari nanti mudah-mudahan kita dijemput juga oleh Allah untuk menjadi tetamu Allah di Mekah dan juga menjadi tetamu Rasulullah di Madinah. Kalau kita tak mampu buat masa sekarang ni dengan beberapa duit yang kita ada sekarang ni, kita guna dulu duit tu untuk buat ibadah korban 700, 800 ataupun macam Ustaz Lutfi sebut tadi 300.5 aja. Cuma buat di luar negara. Gunalah kesempatan yang masih Allah ada ni untuk kita buat juga ibadah korban. Macam malam ni kita kempen sungguh lah. Kita kempen sungguh untuk buat, sebab kami kempen ni pun bukan untuk duit tu bagi kat kami, bukan. Duit tu kita keluar kemudian dapat pula pahala manfaat untuk diri kita sendiri. Bukan kami kempen sungguh-sungguh untuk perut kami, bukan. Sebut perut pula dah. Melawak je Ustaz lah. Baik, jadi itulah kelebihan kalau kita azam sungguh-sungguh tapi tak mampu lagi untuk jadi tetamu Allah, untuk buat rukun Islam yang kelima iaitu ibadah haji, kita buat dulu ibadah korban ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi juga kesempatan untuk melakukan ibadah haji pada suatu hari nanti, insya-Allah. Baik, kita akan teruskan soalan kedua, pusingan yang kedua kepada panel kita.